大家平安，晚上好。是感谢主，我们今天晚上还可以到我们的家中一起的聚集，跟我们的最亲爱的家人，我们来敬拜上帝，来祷告神。我们这时候要进入我们今天晚上的晚祷会，我们先来预备心来祷告。阿民，我们一起来歌颂我们的神。第一首诗歌，赞美上主全能真神。我们唱中文4遍，再唱印尼文第4节。赞美上主全能真神，宇宙万有君王。我领受主因主慈恩，你必使你健康。万民敬听，起来就进主圣殿，焕然向主敬拜赞扬。赞美上主奇妙真神，统治世间万邦。大能翅膀下主温柔地将你来吟唱，可曾知道你心所渴望所想，看他旨意必定得偿。赞美上主时常保护，使你工作顺利。主的恩惠，主的慈爱，必天天看顾你。你当思想，全能的主爱深长，他使你有何等福气。赞美上主，我愿衷心敬拜赞扬你名，唯愿天下凡有血气者同来颂主恩，是主的名，万人都主前敬拜，忠心的神的说阿门。第4节印尼文，Bahasa Indonesia。Puji Tuhan dengan segenap jiwa ragamu, semua makhluk datang dengan suka menyembah Dia. Amin, amin, puji segenap umat-Nya dengan senang penyembahnya. 我们一起来祷告， Mari kita berdoa。 亲爱的恩主，我们感谢你，让我们今天晚上可以一起的专心、同心一灵，在主的面前来祈求、寻求你的面。我们知道我们在每一日的生活，我们不能离你而去，我们也不能脱离你，所以我们今天晚上还是仍然踊跃的来参与这个晚祷会。我们要将我们一切的属灵的气息完全的摆在主的面前。愿主你是加添，愿主你是给我们力量，帮助我们以心灵和诚实来敬拜你，来仰望你，听主你的话语。求主你这时候来与我们同行，与我们同在。主你的圣灵在我们的当中运行，还是帮助我们，给我们明白主你的话语。借着主的仆人，就是让我们都可以有一个静心，让我们可以有一个能力
在我们的生活里面如何来按照主你的心意而行。主啊，感谢我们这样子的交托你祷告祈求，奉主耶稣基督名求的，阿们。这时候我们请传道亚妮来为我们证道，还有王宝恩传道来翻译。Shalom, selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. 各位弟兄姐妹，大家晚上好。 Senang sekali pada malam hari ini kita boleh sama-sama bertemu kembali di kebaktian doa malam. 何等喜乐！因今天晚上我们再一次可以聚集在这个晚祷会。 Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau menaruh hati kita secara total di hadapan Tuhan untuk kita boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. 来吧，我们还未听到主的真理的时候，我们也先要安静在我们的心，我们一心来祷告。 Mari kita tunduk berdoa. 我们同心祷告。 Tuhan Allah kami sungguh bersyukur ya Tuhan, jikalau malam hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami, untuk kami boleh mengikuti kebaktian doa malam. Tuhan Allah kami saat ini menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin kami, Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, Roh Kudus yang boleh menolong kami ya Bapa untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Tuhan tolong kami ya Bapa, malam hari ini kami akan merenungkan tentang kesulitan dan penderitaan. Biarlah Tuhan yang boleh berbicara kepada kami untuk kami boleh mengerti. Terima kasih ya Bapa, hamba juga menyerahkan hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Tuhan, sehingga hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudari dikasih Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya penderitaan. 各位弟兄姐妹，在我们的属灵上的考试的时候，我们会时常遇过苦难。 Penderitaan di dalam kehidupan kita akan datang di dalam bentuk apapun. 在这个苦难，人生的苦难会有各种各样的来临。 Namun pada umumnya manusia itu berusaha untuk menghindari yang namanya penderitaan. 但是一般来说，人就时常想办法去远离这个困难。 Kenapa? Karena penderitaan itu menyakitkan. 因为这个苦难会带到很疼痛的事。 Penderitaan membuat kita mengalami kehilangan. 这苦难会使我们感到失落感， Membuat kita terpuruk, membuat kita tidak berdaya. 使我们无助的没有力量。 Penderitaan bahkan bisa membuat kita bangkrut, jatuh miskin dan sebagainya. 这苦难有时会带给我们破产，或是我们的生活的贫困。 Namun pada pertanyaannya, apakah manusia bisa menghindari yang namanya penderitaan? 但是问题呢，是否人会远离这个苦难的事吗？ Saudara-saudari kita tahu bahwa tentu saja tidak bisa. 各位弟兄姐妹，我们当然每个人都知道，当然我们无法去远离这个苦难。 Ya, baik orang yang percaya Tuhan maupun orang yang tidak percaya Tuhan, mereka sama-sama akan mengalami penderitaan. 无论是信主的人，或是未信主的人，他们都会面临苦难的事。 Karena penderitaan tidak mengenal status dan jabatan. 因为苦难没有看到我们地位或是伟人。 Saudara-saudari, selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita akan terus menghadapi yang namanya penderitaan, kesulitan hidup. 各位弟兄姐妹，当我们还生存活在这个世界，我们会遇到各种各样的苦难，或是人生的苦。 Lalu apa bedanya orang yang percaya mengalami penderitaan dengan orang yang tidak percaya yang mengalami penderitaan? 但是问题呢，是否有什么差别？以信主的人或是未信主的人，当他们面对这个苦难的事， Saudara-saudari, yang menariknya adalah bedanya kita orang percaya dipanggil untuk menderita. 各位弟兄姐妹，它的差别就是我们基督徒就被呼召来面对这个苦难。 Saudara-saudari tidak salah dengar, karena memang kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya dipanggil untuk menderita. 各位弟兄姐妹，你没有听错，因我们每个信主的人，我们基督徒被呼召来面对这个苦难。 Mungkin selama ini kita
mendengar bahwa untuk mengikut Yesus kita akan mendapat berkat, kita akan merasakan sukacita, kebahagiaan. 各位弟兄姐妹，有可能我们也时常听到，当我们信主的时候，我们会得到祝福，我们会得到幸福的生活。 Tapi seringkali kita lupa bahwa mengikut Kristus adalah ketika kita menderita bagi Kristus. 但是我们忘了，当我们跟随主的时候，我们也要与基督同受苦。 Kita memikul salib dan mengikut Dia. 我们背负十字架，以跟随他。 Saudara-saudari, mari kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. 我们来读一段圣经经文，在腓立比书第1章27到30节。 Saya akan membaca dalam bahasa Indonesia dan nanti akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. 腓立比书第1章27到30节，只要你们行事为人，以基督的福音相称，叫我活来见你们。 或不在你们那里，可以听见你们的景况，知道你们同有一个心志，站立得稳，为所信的福音齐心努力，凡事不怕敌人的惊吓，只是证明他们的沉沦。你们得救都是出于神，因为你们蒙恩，不单得以信服基督，并要为他受苦。 你们征战，就以你们在我身上从前所看见、现在所听见的一样。 Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tahu bahwa surat Filipi ini ditulis oleh Paulus sendiri ketika dia di dalam penjara. 各位弟兄姐妹，大家应该晓得，这腓立比书就是保罗在监狱里面所写的书信。 Pada saat itu dia harus terbelenggu, perjalanan misinya harus berhenti begitu saja. 当时他会受限，就是他传福音的事工，的自由被这个限制。 Di dalam penjaranya di Roma, dia harus mengalami pengawasan militer selama 24 jam. 在监牢里面，他也将面临这个警示的24小时的监视。 Salah satu tangan Paulus diikat dengan borgol dan borgol lainnya diikat kepada penjaga yang menjaga dia. 他其中另一只手就是用这个手铐来绑下来，然后另外一手就是以这个警官的手铐连在一起。 Setiap 6 jam sekali para penjaga akan bergantian untuk menjaga Paulus. 每个6个小时，这个警示会轮流去监视他。 Saudara-saudari, penjara di Roma tidaklah enak. 各位弟兄们，大家应该晓得，这个监牢里面是不是一个很舒服的地方？ Dan kita tahu bahwa Paulus memiliki hasrat yang begitu kuat untuk mengabarkan Injil melalui perjalanan misinya. 我们也看到保罗有这个心智，怎么样好的来传福音。 Dan dia harus diam di penjara pada saat itu. 但是当时他就面临这个入这个监牢。 Kalau kita bisa merasakan apa yang dirasakan Paulus, pasti kita bisa merasakan bagaimana betapa sedihnya, betapa Paulus bisa meratapi nasibnya pada saat itu. 如果我们可以了解这个保罗的情形里面，我们看到他多么哀叹他的命运，多么悲哀。 Sewajarnya Paulus, ya, dia bisa protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku melayani pun diberikan kesulitan? 应该如果当这个保罗他可以向神埋怨，为什么我很努力的为你工作，但是我会遇到这种的事？ Bisa saja dia kehilangan sukacitanya untuk melayani Tuhan.
有可能他会失去对神的喜乐， dan bertanya-tanya, Tuhan kamu di mana? 然后他就不断的问神啊，你在哪里？ Namun kita lihat Paulus tidak kehilangan sukacitanya. 但是我们看到保罗没有失去喜乐， Dia bahkan menulis surat kepada jemaat Filipi memberikan penghiburan bagi mereka. 他反而写这个腓立比书信来安慰腓立比的会友。 Ia malah menguatkan jemaat Filipi padahal dia di dalam penjara. 他虽然在监牢里，但是他要不断的来安慰腓立比的这个信徒。 Dia memberikan kesaksian positifnya ketika dia di dalam penjara. 他就见证以正面的，虽然他在监牢里的生活。 Saudara-saudari, bagi Paulus memang dia di penjara, memang dia di dalam kesulitan, di dalam tekanan. 各位弟兄姐妹，虽然保罗在这个被低压里面，在困难里，在这个监牢的不爽快， Namun Injil Kristus tidak dapat dipenjarakan. 但是基督的福音无法受这个监牢的捆绑。 Di dalam penderitaannya di penjara, Paulus memakai kesempatan itu untuk memberitakan Injil. 在这个监牢里，这个苦难里面，保罗趁这个机会来传福音。 Dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di dalam penjara tahanan-tahanan. 他传福音，在监牢里的人，工作的，包括在锁在这个监牢里的囚犯人， Bahkan dia mengabarkan Injil kepada penjaga-penjaga yang ada di situ. 甚至他给这个像这个监牢里的管理员来传福音。 Di dalam penderitaannya Paulus tidak putus asa. 在苦难中，保罗仍然不这个感到这个悲哀。 Di dalam penderitaannya Tuhan pakai dia secara luar biasa. 在苦难中，反而神大大的使用他。 Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa Paulus menghibur jemaat Filipi? Kenapa dia tulis surat kepada jemaat Filipi? 各位弟兄姐妹，我们看到保罗为什么写信来安慰腓立比的会友呢？ Pasti ada alasannya. 应该有他的理由。 Saudara-saudari, kalau kita lihat, karena pada saat itu jemaat Filipi juga menghadapi kesulitan. 各位弟兄姐妹，如果我们注意看，当时腓立比的会友信徒，他们也遇到各种各样的苦难。 Jemaat Filipi bukan jemaat yang besar, mereka jemaat yang kecil. 腓立比教会不是一个大教会，但是它只是小教会而已。 Tapi mereka juga mengalami penderitaan yang tidak mudah. 但是他们也面对不简单的苦难。 Jemaat Filipi adalah jemaat yang setia, setia untuk memberi, mendukung pelayanan Paulus. 腓立比教会的人就是他们有一个忠心来奉献给保罗。 Tapi mereka kehilangan sukacita karena penderitaan yang mereka alami di dalam pelayanan mereka. 但是他们失去了喜乐，因他们的施工，他们的服侍。 Saudara-saudari, penderitaan apa yang dialami oleh jemaat Filipi pada saat itu? 各位弟兄们，请问腓立比教会当时所面对的什么样的苦难呢？ Saudara-saudari, jemaat Filipi harus menerima kenyataan yang pahit ketika mereka mendengar gembala mereka masuk ke dalam penjara. 各位弟兄姐妹，腓立比教会当时的人，他们遇到的苦难就是他们会遇到这么痛苦的事，就是他们的这个他们的牧人保罗被受监牢。 Ini tentu membuat mereka resah, membuat mereka bertanya-tanya. 这会当时使他们怀疑，他们就会不断的疑问， Apakah ini kekalahan bagi mereka? 是否这就是他们应该所面对的事啊？ Apakah ini akhir dari pelayanan mereka, dari iman mereka? 是否这就是他们信心、他们事工的结束呢？ Tidak hanya itu saudara-saudari, jemaat Filipi mereka terdiri dari orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. 各位弟兄们，不单如此，当时腓立比教会的人，其中他们也有多数都是非犹太人的人。 Ketika mereka menerima Tuhan, mereka mendapat tekanan secara sosial. 当时他们当信主的时候，他们会遇到这个社会上的低压， Karena di dalam lingkungan mereka dianggap minoritas. 因为他们的环境里面，他们算是一个少数， Mereka sulit mendapatkan tempat untuk berdagang dan mengusaha. 他们就很难会得到这个可以做生意的这个空间，或是可以工作的空间。 Di dalam jemaat Filipi juga terdapat banyak perbedaan pendapat yang terjadi. 当里面这个腓立比教会里面的人，他们有不同
的想法。 Beberapa orang meminta jemaat Filipi kalau mereka berdosa, mereka diminta untuk sunat. 当时就是菲利比教会的人，假如他们有犯罪的人，他们被要求就要受这个割礼。 Mereka meminta jemaat untuk menyelesaikan masalah dengan sunat. 他们要求会有以这个割礼来解决事。 Bahkan saudara-saudari di dalam jemaat Filipi banyak orang yang disebutkan hidup sebagai seteru salib Kristus. 各位弟兄姊妹，所以当时菲利比的会友，他们被称为基督，活在这个基督的敌人。 Seteru salib Kristus yaitu mereka yang dulunya percaya kepada Tuhan. Mereka menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Tetapi mereka mundur, mereka meninggalkan Tuhan karena mereka tidak sanggup menderita. 各位弟兄们，他们为什么被称为这个敌基督或者基督的敌人？因当时他们因受压，所以他们放弃了他们的信心，他们离开了基督。 Saudari, masalah-masalah ini tentu menjadi tekanan bagi spiritualitas mereka. 各位弟兄姐妹，当时的生活使他们遇过这个属灵上的挑战。 Oleh karena itu Paulus menghibur mereka melalui surat yang ditulis. 所以保罗当时以这个腓立比书来安慰他们。 Paulus menulis surat untuk mereka supaya mereka tetap berjuang. 保罗写信使他们不断的以他们的信心来奋斗， Berjuang di dalam penderitaan. 以这个苦难之中来奋斗。 Lalu apa yang harus diperjuangkan di dalam penderitaan yang kita alami? 所以当我们遇到苦难，我们会怎么样的来奋斗呢？ Saudara-saudari, Paulus kembali mengingatkan jemaat Filipi di dalam ayat 27 kalau kita lihat. 各位弟兄妹，保罗又在这个从这个27节我们可以看到 Kita baca. 怎么样的安慰他们。 Paulus mengatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. 各位弟兄们，在27节，保罗说：“只要你们行事为人，以基督的福音相称，叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的景况。 Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. 你们的行事为人，以基督的福音相称。” Saudara-saudari, apa maksudnya itu? 各位弟兄们，这就是什么意思呢？ Maksudnya kita menjadikan Injil itu sebagai standar hidup kita. 就是我们要把福音成为我们生活的标准。 Injil yang sudah kita dengar, Injil yang sudah kita baca, Injil yang sudah kita renungkan, boleh hidup di dalam kehidupan kita. 我们所听的福音、所读的福音、所思考的福音，我们要实践在我们的生活。 Saudara-saudari, banyak orang yang tahu doktrin, tahu Alkitab. 各位弟兄姐妹，我们看到有很多的人懂得圣经，懂得这个圣经的伦理， Mereka menghafal ayat-ayat yang ada di Alkitab, 他们会很熟的背圣经的经节， tapi mereka tidak menghidupi Injil itu sendiri. 但是他们没有活出福音的真理。 Tapi Paulus mengatakan bahwa di dalam penderitaan itu, 但是保罗说，在苦难里， sudah sepantasnya lah engkau hidup sepadan dengan Injil. 你们要以基督就是福音同等， Karena engkau itu udah berbeda. 因你已经不一样了。 Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani ada kata politeomai. 如果我们看到这个在希腊文有这个 koinonan 的这个字， Dikatakan orang-orang yang udah percaya kepada Tuhan, yang sudah diselamatkan, disebut sebagai warga kerajaan sorga. 就是在这里称就那信主的人，他们也就是天国的人了， Sebagai orang yang diselamatkan, 成为已经得救的人， engkau adalah warga kerajaan sorga. 你就是天国的人民， Oleh karena itu cara engkau menghadapi penderitaan 所以你依过这个苦难的方式， dengan cara dunia menghadapi penderitaan 以这个世界的人来面对这个苦难呢， itu berbeda. 有不同的方式。 Orang yang belum percaya yang menghadapi penderitaan, 这个当非信主遇到苦难的时候， mereka mungkin akan terpuruk, mereka mungkin akan tenggelam di dalam ketakutannya, tidak berpengharapan. 他们会跌困在那边，他们无法站起来。 Beda dengan warga kerajaan sorga. 这个相差以这个
天国的人民， kita yang diselamatkan oleh Tuhan. 我们以基督来得救了。 Di dalam firman Tuhan, Tuhan menyatakan pengharapan bagi orang-orang yang percaya. 在基督的福音里面，给我们这个福音的盼望。 Di dalam penderitaan ada kekuatan. 在苦难中有这个力量， Bagi warga kerajaan dunia mungkin itu adalah kebinasaan. 在世界人来看，这就是灭亡； Bagi kerajaan sorga itu adalah keselamatan. 在天国的人民来看，这就是救恩。 Saudara-saudari, itu yang harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. 各位弟兄们，这就是我们要活在 Banyak penderitaan yang mungkin kita alami di dalam kehidupan kita. 当我们遇到这个生活上的苦难的时候， Tapi biarlah itu tidak membuat kita kehilangan kepercayaan. 但是不会使我们失去这个信心。 Karena firman Tuhan, Tuhan sediakan bagi kita. 因为主已经预备给我们救恩， Di situ kita bisa mendengarkan suara Tuhan. 当时我们会听到主的声音， Di situ kita bisa melihat janji-janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. 当时我们会在我们的生活上看到主的应许， Sehingga di dalam penderitaan, 使在苦难中 orang bisa melihat ada perbedaan 人会看到有差别。 antara orang yang sudah diselamatkan dengan orang yang belum diselamatkan. 就是当一个信主的人，或是还没有得到这个救恩的非信主， Sehingga hidupmu boleh menjadi saksi Kristus. 使你的生活会成为基督的见证人。 Saudara-saudari, itu yang Tuhan mau bagi kita. 各位弟兄们，主要帮助我们， Setiap kita dipanggil untuk menderita bagi Kristus. 我们每个人被呼召来为主受苦， Menderita bagi Kristus. 为主受苦。 Paulus menutup kalimatnya dengan begini. Paul- Sebab kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, namun juga untuk menderita untuknya. 保罗在这里，因为你们蒙恩，不单得以信服基督，并要为他受苦。 Saudara-saudari, saya pikir banyak orang Kristen sulit untuk mengerti maksud ini. 各位弟兄们，我想有可能很多基督徒很难了解这种的意思， Atau mungkin nggak mau tahu. 包括完全不要了解的人。 Saudara, mungkin kita berpikir menjadi Kristen adalah menerima segala hal yang baik. 各位弟兄们，有可能我们以为信主就我们领受每个好的事而已， Ada berkat, ada sukacita, ada pertolongan daripada Tuhan. 有祝福、有喜乐、有从神而来的帮助。 Beberapa orang berpikir bahwa menjadi orang Kristen adalah selalu sukses, selalu kaya. 有一般的人觉得信主就我们每件我们所做的就会成就、会富有， Selalu sehat, tidak pernah susah. 我们仍然健康，不会受苦难。 Tetapi Paulus mengatakan bahwa kita diberikan karunia bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk menderita. 但是保罗在这里说，你们蒙恩不单得以信服主，但是要受苦。 Menarik saudara-saudari, Paulus mengatakan menderita itu sebagai karunia. 各位弟兄们，这非常有趣的是，保罗说，这苦难就是一个蒙恩典。 Tidak hanya ketika kita percaya Tuhan, kita dikaruniai untuk percaya kepada Tuhan. 我们不单只领受到这个信主的恩典而已， Tetapi menderita itu juga karunia yang Tuhan berikan bagi kita. 但是这个受苦也是主所赐给我们的恩典。 Saudara-saudari, itu hak istimewa untuk kita sebagai orang-orang yang diselamatkan. 各位弟兄姐妹，这就是我们成为这个得救人的容易。 Yesus mengatakan di dalam Lukas 9 ayat 23. 这个耶稣在这个路加福音第9章， Barang siapa yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. 就是耶稣说，就每个人要信主的人，就是要背钉十字架，十己若有人要跟从我，就当十己，天天背起他的十字架来跟从我。 Memikul salib itu adalah bagian dari penderitaan yang harus kita tanggung ketika kita percaya kepada Kristus. 这个背负十字架，就是每个人信主的人，人人都应该经过的事。 Di dalam penderitaan itulah kita memakai kesempatan itu untuk mengabarkan kebenaran Injil melalui kehidupan kita kepada sesama. 当我们背负十字架的时候，
这就是我们的机会，来传福音，来分享真理给很多的人。 Saudara-saudari saya mendengar banyak anak muda yang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. 各位弟兄姐妹，我曾经听过很多年轻人被呼召来为主服侍，成为神的仆人。 Mereka mengaku bahwa mereka merasakan panggilan itu. 他们承认说，他们感受到这呼召， Tapi mereka tidak mau merespon panggilan itu 但是他们不想回应那呼召，karena mereka takut menderita. 因为他们怕受苦。 Mereka mengatakan bahwa ketika nanti saya jadi hamba Tuhan, nanti saya mau makan apa? 有的人就说，当我成为神的仆人、传道牧师的时候，我将会我的生活会怎么样？ Mereka tidak rela meninggalkan kenyamanan dunia mereka. 他们很难就放下这个世上的束缚， Mereka tidak rela meninggalkan pekerjaan mereka. 他们很难的放下他们的事业， Tapi mereka rela meninggalkan panggilan mereka. 所以他们愿意放弃他们的呼召。 Saudara-saudari, apakah itu sesuai dengan Injil Kristus? 各位弟兄姐妹，是否这就是为主来信主的人吗？ Tentu tidak sesuai dengan Injil Kristus. 当然不按照基督的福音。 Saudara-saudara, lebih parahnya lagi, 各位弟兄姐妹，更严重的呢？ orang tua mereka melarang mereka untuk menjadi hamba Tuhan. 他们的父母很渴望他们有一天成为神的仆人。 Padahal orang tua percaya Tuhan ke gereja setiap minggu. 就是他们已经每周来参加做礼拜了。 Alasannya sama. 他们的原因就是一样。 Kamu jadi hamba Tuhan, mau makan apa? 你成为神的仆人，你将来会吃什么？会用什么呢？ Saudara-saudari, ketika saya menjadi hamba Tuhan, memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, 各位弟兄们，当我决定成为神的仆人， saya diingatkan oleh orang tua rohani saya. 我就再次以我的属灵的导师来教导我。 Yani ketika kamu menjadi hamba Tuhan, kamu harus melepas banyak hal. 杨丽传道，当你你成为神的仆人，你要失去很多的事。 Kamu harus rela melepaskan masa mudamu, ya, karena kan harus di seminari 4 tahun, jadi harus meninggalkan kesenangan-kesenangan masa muda. 你就必须来放下，失去你年轻，因为你就是要这个大概5年的时间进修在神学院。 Kamu harus meninggalkan orang tuamu di kampung halaman. 你将失去你家乡的父母， Kamu harus meninggalkan pekerjaanmu. 你要放下你的工作， Kamu harus siap diutus kemanapun kamu pergi. 你将要预备心差派到哪一个地方？ Bahkan ketika kamu digaji cuma 1 juta pun, kamu harus tetap melayani. 甚至你有时会你得到的薪资只是1条而已，你也必定领受。 Saudara-saudari, saya meresponi panggilan Tuhan. 各位弟兄姐妹，我就回应主的呼召， Karena saya tahu bahwa hidup memikul salib itu adalah apa yang Tuhan inginkan untuk saya ambil. 各位弟兄姐妹，我决定这样做，因为我知道这就是主要我活在这个世界的意义。 Apakah sekarang saya menyesalinya? 是否我现在会后悔吗？ Tidak sama sekali. 当然没有， Karena saya tahu saya memakai masa muda saya dengan begitu berarti. 因我知道我已经好的来使用我的年轻，变成蛮有意义。 Saya memakai masa muda saya untuk melayani Tuhan lebih-lebih lagi. 我就使用我的年轻的力量来更多的为主服侍。 Terlebih saya tahu bahwa Tuhan memakai saya untuk menjadi kesaksian bagi keluarga saya yang belum mengenal Tuhan. 甚至我特别的主使用我来带领我的我还未信主的家人，使他们可以认识主。 Saudara-saudari, saya juga tertegun dengan beberapa minggu lalu. 各位弟兄，我也在这个前几周， Beberapa minggu lalu saya mendengarkan berita seorang yang masih muda menjadi kapten pesawat. 前几周我也听到一个消息，就是一个年轻人，他还年轻，他就成为这个机长， Namanya Kapten Joycelyn. 就是叫罗森林的机长。 Kapten Joycelyn ini adalah dari kecil dia sangat menyukai IT 这个机长从小就是他很喜欢这个电脑的事， dan juga penerbangan. 包括这个飞航的事。 Karena dia sangat pintar, kemudian dia sekolah IT.
他非常聪明了，所以他进修这个关于电脑事的。 S1, S2 dan dia mendapatkan sertifikat penerbangan. 学士、硕士了，所以他得到这个可以能飞的这个登长。 Saudara-saudari, berjalannya waktu dia meninggalkan semua itu. 各位弟兄，有一段时间，他放下这一切， Dia meresponi firman Tuhan, dia meresponi panggilan Tuhan di dalam hidupnya. 他就回应主的呼召，在他的人生， Dia masuk ke dalam seminari Alkitab. 他进入了这个进修神学院。 Setelah selesai dia bergabung di dalam MAF, organisasi misi. 他毕业之后，他进入这个宣教机构， Kemudian Tuhan mengutus dia ke Papua 然后主就呼召他往这个巴布亚岛， dengan bakat penerbangan yang dia punyai. 就是以他有这个带飞机的这个专行， Dia memakai itu untuk melayani Tuhan. 他使用这来服侍主。 Saudara-saudari, apakah dia tahu bahwa pelayanan ini susah? 各位弟兄们，是否他晓得这种的工作是非常苦？ Dia tahu. 他当场晓得。 Saudara-saudari, apakah dia tahu bahwa pelayanannya ini akan memakan nyawanya sendiri? 各位弟兄们，他当然也晓得，他这种的行业会丧命。 Saya yakin dia tahu. 我当然知道他晓得， Karena medan penerbangan ke Papua bukanlah medan yang mudah. 因为这个往这个巴布亚的旅程是不是一个简单的事，非常危险。 Banyak orang yang gagal menerbangkan pesawat ke Papua. 有很多的人，他们就失败了，带这个飞机到这个巴布亚岛。 Tapi dia yakin dan dia menyerahkan hidupnya kepada Kristus. 但是他有信心，他把他生命交给耶稣。 Dengan satu kepercayaan, dia ambil di dalam Roma 8 ayat 28, saya akan membacakannya di dalam bahasa Indonesia. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 所以他就是以这个在罗马书8章28节，我们晓得凡事互相效力，叫爱主的人得到益处。 Saudara-saudari, dia mempersiapkan itu bertahun-tahun 各位听众，他就是以几年的来好的预备， untuk bisa menerbangkan pesawat melayani orang-orang Papua. 就是可以驾飞机到这个巴布亚岛来辐射当地的人。 Tepat 12 Mei kemarin, 刚好这个前5月10日， pesawatnya jatuh terjun ke salah satu danau di Jayapura. 他的飞机就掉下来，刚好掉到这个其中这个加耶布拉的这个湖里面。 Saudara-saudari, dia meninggal. 各位听众，他就是丧命了。 Tapi apakah dia mati konyol? 是否他就白白的丧命了？ Saya rasa tidak. 我晓得应该没有， Karena saya melihat bagaimana hidupnya menjadi kesaksian bagi banyak orang yang ada di Papua. 因为我看到他的生命摆上，成为当地的这个见证者。 Baik orang yang percaya kepada Tuhan di Papua maupun orang yang belum percaya Tuhan, melihat pelayanannya. 无论在信主的巴布亚人，或是还没有信主的巴布亚人，他们可以看到他的见证与生命， Melihat ketulusannya, 可以看到他的单纯， melihat Kristus di dalam hidupnya. 接着他的生命看到基督。 Saudara-saudari, saya ingin bertanya, 各位弟兄，我想问大家， penderitaan apa yang saudara tanggung bagi Kristus? 你你背了什么基督的苦难呢？ Kalau tidak ada, 假如没有， maka hidup seperti apa yang kita jalani saat ini? 你现在所过的生活是怎么样的呢？ Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin kita mengetahui bahwa penderitaan kita saat ini pun mungkin tidak sepadan dengan penderitaan yang Yesus Kristus lakukan. 我想我们目前所遇到的苦难，没有比起基督所背的十字架。 Saudara-saudari, dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 11, 各位弟兄，在这个腓立比书第2章16节里面， Paulus menjelaskan bagaimana Allah meninggalkan kenyamanannya dan mengosongkan dirinya menjadi rupa seorang hamba. 我们看到基督他使他自己就是同等可以成为人来受苦。 Dia yang adalah somebody menjadi nobody. 他
其实一个伟人变成没有什么。 Bapak Ibu Saudara-saudari, bahkan kita tidak punya apa-apa. 各位弟兄姐妹，我们来到世界是什么都没有带的。 Apa yang kita miliki saat ini di dunia ini bukan milik kita. 今天我们所带的，我们所拥有的是不是我们的？ Kita datang ke dunia ini tidak membawa apapun, telanjang. 我们来到世界是赤身肉体的。 Semua kita terima berasal dari pemberian Allah melalui orang-orang di sekitar kita. 一切我们所有的就是上帝所赐给我们，也有可能接着周围的人所预备给我们的。 Jadi tidak ada yang kita miliki sedikit pun. Bahkan ketika kita meninggal, kita ke sorga, kita tidak membawa apa-apa. 所以我们没有一个事情都是属于我们的，甚至当我们离开了这个世界，往这个天堂了，也是一无所有的。 Tetapi Tuhan Yesus Kristus, Dia memiliki segala sesuatu. 但是主耶稣一切都是属于他的， Semua berasal daripada Dia. 这一切都是从他而来， Dia empunya segalanya. 他就是一切的所在的。 Sesungguhnya Dia punya alasan untuk tidak datang ke dunia ini. 其实他没有这个原因，他要来到世界， Dia berhak menolak untuk tidak disalibkan. 他有这个主权来拒绝钉在十字架， Dia berhak menolak untuk tidak mengasihi kita. 他有这个权威来爱我们。 Kalau Dia bukan Allah, Dia mau mati pun kita tidak ada artinya buat kita. 假如他不要死，我们也没有这个有这个主权来抵抗他。 Tapi Dia adalah Allah, Dia mau mati bagi kita. 但是他是神，他愿意为我们死。 Ada seorang teolog mengatakan bahwa dia tidak memandang kesetaraan dengan Allah itu untuk mendapatkan sesuatu, tetapi dia mengosongkan dirinya dan dia memberi. 有一个这个神学家说，他就是愿意与人同等，来为这个人来奉献他的生命。 Tuhan kita Yesus Kristus datang, Dia menjadi hamba. 主耶稣来到世界，他愿意成为仆人， Dia merendahkan dirinya habis-habisan. 他完全的来谦卑自己， Dia menderita habis-habisan. 他就是以这个不断的来受苦。 Bagaimana bisa kita hanya mau mendapatkan hal-hal yang baik dari Dia? 是否我们只是来接受从他而来的好处而已呢？ Bagaimana mungkin bisa kita masih berkata, Tuhan, apa yang bisa kamu berikan buat aku? 是否我们还可以敢说主，你赐给我一切我所要的而已？ Sudah seharusnya kita berkata, Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untukmu? 是否我们也应该学习说，主啊，我们感谢你，你愿意赐给我们。 Saudara-saudari, mungkin selama ini kita mengatakan, Tuhan, ini aku, utuslah Dia. 有可能我们会说，主啊，这是我，你呼召别人吧。 Tapi biarlah sekarang kita mengatakan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. 但是我们倒转下来，我们可以说，主啊，是我，呼召我吧。 Aku mau menderita bagi Kristus. 我愿意为主受苦， Aku mau memikul salibnya. 我愿意背负他的十字架， Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui hidupku. 是借着我主的名得荣耀。 Saudara-saudari, menderita bukan berarti untuk kita diselamatkan. 各位弟兄姐妹，受苦不是我们就得救了。 Menderita bagi Kristus bukan berarti karena kita ingin selamat. 我们为主受苦不是因我们要得到这个救恩， Tapi karena kita udah diselamatkan, makanya kita ingin menderita bagi Kristus. 但是我们已经被主得救了，我们愿意为主受苦。 Saudara-saudari, keinginan ini, kerinduan ini timbul 各位弟兄姐妹，这心意、这个渴望呈现出来呢， bukan karena paksaan, 不是勉强的， bukan karena pengen dilihat baik, 不是因被展现出来好的事， tapi karena pengenalan kita yang dalam kepada Tuhan. 因我们对神很深入的理解， Pengenalan yang dalam kepada Injilnya. 我们就很深入的对他的福音的理解。 Saudara-saudari, kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, 各位弟兄们，假如我们没有读过圣经，
bagaimana kita tahu isi hati Tuhan? 我们怎么样的了解主的心意？ Bagaimana kita bisa hidup sepadan dengan Injil? 我们怎么样的按照福音来活？ Bagaimana bisa kita bilang, saya mau menderita bagi Kristus? 我们怎么样可以敢说，我愿意为主来受苦？ Saudara-saudari, biarlah hidup kita boleh sepadan dengan Injil. 各位弟兄姐妹，渴望我们的生活可以以福音来过， Sehingga kita bisa menjadi orang yang survive, 使我们可以一个有奋斗性的人， berjuang di dalam penderitaan. 为主战斗。 Saudara-saudari, penderitaan bukanlah hal yang yang tidak pernah kita dengar di dalam kekristenan. 各位弟兄姐妹，苦难不是在我们基督教里面没有这个唱过的。 Penderitaan itu sering kita dengar di dalam kekristenan. 我们也时常看到在苦难中所得到这个受苦。 Kalau kita melihat sejarah kekristenan, 如果我们看到这个基督教的历史里面， lahir dan besarnya kekristenan itu di dalam penderitaan. 基督教的成长与扩大，就是与这个苦难相连。 Saudara-saudari, di abad pertama ketika kekristenan lahir di masa itu, 各位弟兄姐妹，在第一世界，当这个基督教生出的时候， orang Kristen sering menjadi sasaran untuk menghibur para petinggi kerajaan Romawi, 基督徒就是可以成为他们来怎么样安慰当地的这个罗马帝国人。 saudara-saudara, mereka dimasukkan ke dalam arena gladiator. 各位弟兄姐妹，他们就会丢进这个角斗场， Lalu mereka bertarung melawan binatang buas dan para gladiator. 所以他们当时以这个当时的野生动物来战斗， Dan seringkali itu berujung pada kematian. 然后后果就是他们会一过这个死亡， Kenapa? Karena tidak mampu menghadapi binatang buas dan para gladiator itu. 因为他们无法很胜过这个野生动物，包括这个战斗人。 Saudara-saudari, banyak penderitaan yang mereka alami. 各位弟兄姐妹，当时他们遇到各种各样很多的苦难， Karena pada saat itu orang-orang Kristen kebanyakan budak dan orang miskin. 因为当时很多就进到这个角斗场的，就是奴隶或者定罪犯的人。 Banyak ancaman penyiksaan, ancaman kematian, bahkan penderitaan yang hebat. Dan mereka bertaruh nyawa atas itu. 他们会遇到各种各样的这个挑战，包括他们会遇过这个死亡。 Maka ada ahli sejarah kekristenan pada saat itu. 所以当时有这个基督教的学家说， Beliau mengatakan bahwa di arena gladiator itulah lahir kesaksian yang begitu berani dari iman mereka kepada Yesus Kristus. 就是当时的这个借着这个角斗场里面生出很多很勇敢的为主做见证的人。 Dan di dalam arena ini juga lah orang Kristen mendemonstrasikan ketetapan hatinya untuk tetap setia kepada Yesus Kristus. 然后也借着这个斗场，很多的基督徒勇敢的见证他的信仰与信心。 Walaupun mahal sekali harganya, 虽然这个很高的价值， maka banyak orang Kristen yang mati karena itu, saudara-saudara. 所以很多的基督徒人愿意为主为这个事情来死。 Saudara-saudara, kalau kita paham dengan cerita ini adalah sangat pedih sekali. 这个各位弟兄，假如我们懂得这个故事，这是非常悲哀的事。 Karena penderitaan mereka untuk memuaskan kegembiraan para petinggi, memuaskan mereka yang haus darah. 因他们的受苦是为了满足当时很吸血的人，就是为了满足当时这个罗马帝国人的这个需求。 Maka ada seorang bapak gereja bernama Tertullianus. 所以当时有这个教会的这个妇人叫做德图里安。 Beliau mengatakan bahwa darah orang Kristen itu menjadi inspirasi bagi orang percaya lainnya. 他说，当时基督徒的血是这个信徒的灵感， Dan juga sekaligus membuat kesan dan rasa marah yang sangat besar pada orang-orang penyembah berhala, orang-orang Romawi pada saat itu. 同时也给这个敬拜偶像或是罗马人留下很深刻的影响与愤怒。 Sebenarnya apa yang membuat mereka marah? 是否什么使他们感到愤怒吗？ Karena banyak pertanyaan di dalam kepala mereka.
因为很多在他们头上的疑问呢， Dari mana orang-orang Kristen ini mendapat keberanian? 这个基督徒从哪里得到他们的勇气呢？ Atau agama macam apakah Kristen itu sehingga bisa menjadikan penderitaan dan pengorbanan itu sebagai inspirasi untuk hidup yang mereka jalani? 所以基督教是什么宗教，使人有这个灵感，可以勇敢的为遇到这个苦难呢？ Sebenarnya pada saat orang Kristen itu masuk ke dalam arena gladiator, 其实当这个基督徒进到这个角斗场的时候， sebenarnya itu sebuah peringatan kepada orang Kristen lainnya yang ada di luar arena, 其实也是给这个在这个角斗场的外面的基督徒， bahwa setelah saya itu adalah kamu. 是当我了就轮到你了。 Saudara-saudari, pengorbanan penderitaan ini disebut sebagai spirit of martyrdom. 这弟兄姐妹，这种的受苦，就是成为当时这个寻道者的这个灵感。 Ada spirit yang dimiliki oleh para martir untuk berkorban, bersaksi tentang Kristus. 就是当时寻道者有一个灵感，可以好好的来见证与受苦。 Saudara-saudari, bagaimana kalau kita berpikir bagaimana mereka bisa seberani itu? 为什么姐妹有可能我们想他们怎么样会有这种的勇气呢？ Bagaimana mereka membangun iman mereka seteguh itu? 他们怎么样的来建造他们有多么坚固的信心呢？ Kalau kita melihat keberanian mereka itu bukan karena mental mereka yang kuat. 如果我们看到这不是因他们有多么勇敢的勇气， Karena itu semua bersumber dari firman Tuhan atau Injil. 因这一切就是接着主的话语，就是福音。 Bagaimana mereka begitu kuat bergaul dengan firman Tuhan. 他们怎么样的以亲密的与主相交， Dan firman itu menjadi sumber kekuatan bagi mereka. 然后这个福音成为他们力量。 Saudara-saudari, dalam masa ini mungkin kita tidak menghadapi yang namanya arena gladiator. 各位弟兄姐妹，今天在这个目前我们没有不会遇到这个角斗场了， Tapi kita diperhadapkan dengan penderitaan yang begitu banyak. 但是我们会面临很多不同的这个苦难。 Ketika kita dihadapkan dengan penderitaan, 当我们面对这个苦难时， apakah engkau mau menderita bagi Kristus? 是否你愿意为主来受苦？ Apakah engkau rela kehilangan nyawamu bagi Kristus? 是否你愿意为基督来失去你的生命？ Saudara-saudari, mari kita merenungkannya lebih lagi. 各位弟兄姐妹，我们再次的更深的来思考。 Biarlah spirit of martyr ada di dalam diri kita. 是愿这个寻道者的属灵有进入在我们每个人的身上。 Karena kita orang-orang percaya, warga kerajaan sorga, kita adalah pejuang-pejuang Injil. 因为我们是信徒的人，我们是天国的人民，我们就是为主来奋斗。 Dan sebagai orang percaya kita punya perspektif yang berbeda tentang penderitaan. 所以成为信徒的人，我们有着对这个苦难的不同的看法， Sehingga kita tidak semakin takut, tetapi kita melihat penderitaan itu dan memunculkan iman yang begitu hebat. 使我们不越害怕，但是接着这个信心来生出我们的勇敢， Sehingga kita memiliki keberanian untuk memiliki spirit of martyr di dalam diri kita. 使我们更勇敢的在属灵上里面有建造我们的寻道者的灵命。 Saudara-saudari, Paulus mengatakan di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4. 各位弟兄们，在罗马书5章3到4节里面说， Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. 不单如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。 Biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa kesejatian iman bukan diukur berdasarkan kekayaan dan kesuksesan yang kita miliki. 愿接着主今天的真理来提醒我们，就是我们信心的纯正，不是以这个富有或者成功来衡量， Melainkan kesediaan berjuang dan berkorban bagi kebenaran. 反而我们以这个奋斗的、愿意的来为主
建造。 Biarlah keyakinan kita kepada Tuhan tidak diukur dengan kata-kata mulut kita saja. 让我们的信心不只以我们的言语来衡量而已， Tetapi dari penyerahan diri kita kepada Tuhan yang memanggil kita. 但是我们摆在我们的生命，我们自己给主。 Saudara-saudari, maukah engkau menderita bagi Kristus? 各位弟兄姐妹，是否你愿意为主来受苦吗？ Mari kita berdoa. 我们来同心祷告。 Tuhan Allah, kami mampukan kami untuk boleh mengerti firman-Mu. Mampukan kami boleh hidup sesuai dengan Injil Tuhan. Kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Dan ketika Tuhan memanggil kami untuk melayani Tuhan, untuk menderita bagi Kristus, bila kami boleh mengatakan, Tuhan ini kami, utuslah aku. Tuhan tolong kami ya Bapa, mampukan kami di dalam segala keterbatasan kami, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.我们一起来唱第二首诗歌，我要耶稣 ，I need Jesus。 我深知道，我真需要耶稣，在有愁时，无朋友向我助，我深欢乐，因我得到耶稣。虽有人远渡挑重担，但我要耶稣，我要耶稣。 我要耶稣，我每日需要耶稣。光明时日我要他，黑云漫步我要他，每日在我生命中，我要耶稣。Ku mau Yesus, ku perlu Dia sungguh saat susah, tiada yang seperti Dia di hatiku. Ku dapat kasih-Nya, meski yang lain tak perlu Dia, ku perlu Yesus. Aku perlu akan Yesus, tiap hari ku perlu. Saat terang Dia ku perlu, saat gelap Dia ku perlu. Pimpinan Tuhan Yesus yang ku perlu. 我们这时候，我们一起来感恩祷告。我们感恩感谢主，赐给我们一切的工作的作息，赐给我们一个健康，也是带领与陪伴我们的家庭跟工作。我们也感谢主，就是因着他的帮助，使透过这个网络上的崇拜，给我们有一个很好与顺利的进行。我们也感谢主，就是因着他所赐给我们每一个神的仆人与服侍主的人有健康的生活，使我们可以继续的来服侍。我们一起来先来感恩祈求祷告。主啊，我们感谢您，感谢主你所赐给我们这个健康，感谢主你所赐给我们的每一日，在我们每一日的生活，现在在困境的里面的当中，我们仍然是充满着主你一个感恩的心。主你也是亲自来帮助我们，让我们也可以透过主你所赐给我们的信心与力量，是加添给我们，是给我们在每一日的当中，每一个的家庭里面，每一个的工作的作息。主啊，你就要这样子的引导与带领我们，我们感谢你。
感谢主，你是一个不离不弃的上帝。感谢主，你所赐给我们一切的能力。感谢主，你所赐给我们一切的盼望，是给我们有一个永留的喜乐，以不断的泉源。主啊，感谢你，感谢主，你所赐给我们一切服侍人员，在这个每一日，在这个每一个礼拜，在预备的这个当中，都能顺顺利利的进行，都能顺利的来服侍主，服侍主的教会，服侍主你的每一个会众。主啊，我们可以顺利的这样进行，都是很好的，因为主你有这样子的与我们同在，也是给我们有一个能力来去完成它。我们也感谢你，是主你所赐给我们一个仆人，主你的仆人都可以有一个健康与平安的心来服侍，是给我们有一个健康的生活，一个信心的生活来仰望你。我们也感谢你，是给我们有这样子的能力来继续的为主你奔跑这条道路。主啊，主你所加添给我们的一切的心力与能力，我们要继续这样子的献上在主你的脚前的感恩的祭。求主你是高牧我们，帮助我们每一个弟兄姐妹，虽然在家中，我们都要来感谢你，是给他们出入都有主你的平安，主你的喜乐与他们同行同在。我们感谢祈求祷告，奉主耶稣基督名求，阿们。我们继续要为我们的国家，为我们的国家所挣扎的事情来祷告，为着我们中央的政府，为着我们每一个的这个政府官员们，有一个良好的协调的处理的方式，来是面对这个新冠肺炎病毒的这个方案。主啊，我们也为着是我们这个印尼的人民来祷告，祈求上帝。我们也为着是在这个正在服从这个政府的呼吁的当中，让每一个的人民都可以是被他们有一个改造的心，就是遵守政府的呼吁，来是好好的限制他们的行动，在家中一个活动，可以继续的保持一个健康的身体跟这个身体的卫生。我们也继续为是我们的是警察警员来祷告，为着在这执行任务，在他们一切的这个工作上，都可以有一个拥有的智慧与健康，一个坚定的心。我们为着这个3个点，我们一起来祷告。主啊，主啊，我们来想念到我们自己的本国，我们的这印尼国家很需要主你的力量。到现在为止，我们看见现在这个疫情的发展当中，我们真的很感叹，但是我们是没有办法。我们看见很多的人民都不听这个政府的引导与教训。主啊，但是我们可以做什么？我们只能是靠着主你的能力，来是改善我们自己的家庭，改善我们自己一切的行为跟作息。主啊，从我们自己开始，来是面对这样的疫情，是给我们有一个能力，是给我们有一个这个平安的心。主啊，求主也是帮助我们的政府，是给他们有一个健康的心身灵，帮助他们也可以踊跃的来是看见这个我们人民一切的需要。求主也是帮助每一个的这个政府官员们，加添给他们以聪明与智慧，带领他们也可以有一个处理的好的方式，是给他们有一个充满的这个能力，来是呼吁更多的这个人民。主啊，求主你帮助我们这个人民，每一个人民。主啊，求主你是掌控他们的心，带领他们都可以完完全全的走上这个跟政府有一个同一样的一条的心，这能来完成这个预防的措施，也是帮助这个每一个的人，就是无论在病痛当中或者是在健康当中，他们都要谨慎自己。主啊，求主你是保守带领，这让我们可以限制在一切的这个活动，一切在外在的这个的工作，是真正的在这个家庭里面好好的修养，我们就是为国家服务了。但是目前为止，就是慢慢的就已经放松了。
但是在这当中，我们仍然不能放松自己的这个平安的卫生，仍然要警惕自己，不断的来是保守自己的这个健康身体的卫生。求主你是带领我们，让我们也可以让自己的身体自己有一个健康，来是敬拜你，来是崇拜你，来是服侍你。主啊，感谢我们这样子的是为着这个警局警察员完全祷告交通，就让我们的这个棉兰市区，无论在哪一个部分的市区，无论在耶加达，在这个全印尼的，主啊，你就来是看顾与保守，让每一个的警察都可以安分守己，都可以按照他们这个来服务人民，是带领他们有主你的能力，能来是抓住那些作恶的人，可以真的让每一个的人民安居乐业，毫无胆怯，让他们作恶的人可以是置于法。主啊，求主你是引导帮助我们都可以有一阵的来依靠主你的心，是给他们也有一个健康一个坚定的心，在面对这样子的疫情当中，仍然不胆怯，仍然勇于向前，仍然保持着一个平安与喜乐的心。主啊，感谢你，我们这样子的祈求你交托祷告，奉主耶稣基督名求，阿们。我们继续为我们的教会，这本堂的教会一切的运作，我们求神带领以帮助教会能继续的这渴望建立一个好的这个团契，也可以透过这个录音跟直播来继续的服侍。我们也为是每一间的布道所，目前在这个时刻里面，真的领受神的智慧与能力来发展这个事工。求神来是帮助是每一个的被呼召的服侍人员的弟兄姐妹，求神来是给让每一个机会可以来是散播他的爱，来是有一个好的消息赐予给更多的人。我们为这个3个点，我们一起来仰望祷告，请主啊，主啊，我们这时候又再回到主的面前，因为我们的想念我们的这节教会是主你所赐给的教会，也是你的是在这个居首位，也是帮助我们的。主啊，求主你是帮助你带领每一个属于主你的弟兄姐妹，也可以是享受在这个现在的这个录音当中，然后这个传播的当中，直播的当中，能来享受与主你共契的时间。主啊，求主你是带领，是每一个是弟兄姐妹都有一个渴望来建立与主你一个美好的团契。求主你是恩待也帮助我们，让我们也可以是能来感应到与主你这个同契的这个时间，享受在其间的时候，是给我们有一个真正的平安的心，是给我们是看见是在我们的家中里面可以成为主你一个美好的见证人，让我们的家人也可以看见我们的好的见证，来归荣耀于你。求主你是帮助我们每一间的布道所，在目前这个困难的时刻，主啊，求主你带领他们可以真的领受主你的智慧，可以真的领受主你自己的能力。主你是给他们有一个创意的感觉，是给他们有一个最大的能力与才智，带领他们也可以能来为主你的事工来发扬光大。在这个现在的当中，如何的来是面对，如何的来是带领我们的整个的会员，整个的会众，能来是更与主你亲近，能来是帮助他们，能来齐心协力来推动主你的圣工。主啊，求主你自己来是接纳我们，接纳帮助我们，也为着是被呼召的弟兄姐妹来继续的服侍。主啊，求主你带领他们，可以真的来是散播主你自己的爱，是活出主你的爱，活出主你的样式。主你自己来是建立他们所做的一切的工作，进入到他们的身心灵深处，经历到帮助他们，来鼓励到他们，建立他们一切的信心，仍然是面对主你自己的服侍。主啊，感谢您。
主，你是这样子的来使用每一个弟兄姐妹，无论是透过这个主你的话语，无论是透过主你的诗歌，无论透过是每一个的这个鼓励，每一个的言语，透过是每一个的简讯，是主你的爱是在这其中来散发出来。主，你就是来是帮助我们，是从我们的心田里面来是感受主你的这个甜蜜。主啊，感谢你，我们这样子为着我们的教会，我们的本堂来交托的时候，因为我们知道主你就是在我们的当中，主你来保守我们心怀意念，胜过保守一切，让我们可以遵行主你的话，来是遵行主你的道，来是看见主你一个十字架的道路，来直奔跑往前行，不往后看。就是让我们完完全全的放下自我，完完全全的放下我们自己的意愿，看见主你要如何给我们有一个机会来服侍主你的教会。主，你就是来是鼓励我们，激励我们每一个弟兄姐妹，从家庭当中，从自己的家中开始，从我们自己的拿着这手机开始，让我们可以真的散播出你的一个馨香气息。主啊，感谢你，我们这样子的去祈求你，感谢你，祈求祷告，奉主耶稣基督名求，阿们。我们这时候也不要忘记为我们自己本堂的会友来祷告，为着他们每一个在软弱的肢体来祷告。我们是这时候也是为着是在他们从神可以得到这神的健康平安，是我们也不要忘记着为着我们张天赐弟兄所留下的家属，为着他们能来是得到神的坚固与平安，为着他们是如何是他们的家人还没有信主的，来是慢慢的是被激励来接受主。我们也是为着是在这个祈求神来随时带领我们这一切的工作，一切的事业，求神来为我们开路。我们在这个新冠肺炎病毒的期间，我们也可以建造一个和睦的家庭，我们要为此来祷告。我们为这个3个点，我们一起齐心齐力来祈求祷告。主啊，我们继续仰望你。主啊，我们知道我们自己是一个软弱的人，我们是落入在一个卑微的地步的时候，我们的身体是非常的虚弱。当我们失去了这个营养的平衡，当我们少喝水的时候，我们就会咳嗽，就会喉咙不舒服，就会是肚子有时候会疼痛，就有时候会头会很痛。但是在是面对这样的种种的病情当中，种种的这个压力的当中，是我们的身体发着这个警讯的时候，主啊，你就来是来引导我们，帮助我们，在这每一个的软弱中的病这个肢体病痛当中，主啊，求主你是帮助他们，加添给他们力量，牵着他们的手来引领他们，是求主你是带领他们，让他们也可以能来完完全全的来依靠你，让他们可以完完全全的来投靠你。我看见主你就是一个避难所，看见主你就是他们唯一的山寨，让他们可以完全的来投靠你的时候，能来从心中里面完完全全的得到主你的宝珠与力量。主啊，求主你是接纳他们，接纳我们每一个人的祈求祷告，因为我们这样子来是提名来为他们来祈求祷告，你就来是应允我们，来是带领我们。主啊，感谢你，我们是为着是我们张天赐弟兄所留下的每一个的家属，无论他们信主的或者还没有归向主的，主啊，你就来是应允他们，帮助他们，能来打开他们的心门，让他们也可以一步一步的接着现在的这个生活，现在这个疫情的当中，没有人可以控制得住，但是唯有主，你就是他们的避难所，唯有主可以控制这样子的疫情，让他们可以真的看见主，你就是一个荣耀的救主，主你就是一个全
能的主宰。主，你就是要是帮助他们的上帝，在面对他们的悲伤、他们的难过、他们的病痛的时候，你就要来牵着他们，来抚摸他们，来是引领他们。主啊，是的，感谢您。我们是为着他们每一个的家人继续这样子的仰望与交托的时候，主你就是来引领我们。我们也为着是黄心碧姐妹她正在病痛当中的时候，主啊，你就来是引领他们，她一切的骨头的疼痛，她晚上有时候睡眠不足，有时候不能睡得好的觉，但是求主你是眷顾她，也带领她。我们为这是桂凤姐妹继续交托你祷告，求主也是带领她，也可以充分主你自己的力量，让她可以面对这样子的病痛当中，是仍然的从喜乐当中可以得到主你自己的医治与诊治。主你就是来是引导她，来是接受她，保守他心怀意念，得到主你自己的应许的医治。主啊，是每一个的生病的弟兄姐妹，我们无论没有这个提名的，主啊，你都知道他们的心意，你都知道他们的需要。愿主你是亲自来引领，亲自来帮助。我们也是为着是我们在随时在我们的这一切的工作与事业，求主你是给我们有一个能力，加添给我们信心与力量，为我们而开路。在每一个弟兄姐妹他们的工作遇到任何的困难的时候，在困难中仍然要喜乐，在困难中我们仍然要寻求上帝，在困难中主你要显伟大。我们是借着是今天的道理，我们要是重新得着主你自己的信心与力量。愿主你是亲自来感动他们，感动我们，帮助我们，带领我们。在面对这样子的这个一条路的时候，让我们不回头，不转移，但是我们要定睛仰望主你的十字架，而继续的来奔跑。主啊，在这前头的奔跑虽然坎坷，我们仍然要背着自己的十字架来走过这一条道路，直到走过见主你的面为止。我们要得到主你的欢呼喜乐。主啊，在这个新冠肺炎的病毒的期间，求主你是建立我们的信心，建立我们，帮助我们在这个家庭里面，每一个的家人都可以有一个和睦的共处，是给我们有一个和睦的心，是给我们有一个真正的人来是互相与照应的心，就是帮助我们从自己的家庭开始活出主你自己的爱，主你的喜乐都在我们的心中来涌流出来，来帮助我们每一个的弟兄姐妹的家庭。感谢主你是给我们有恩爱的家庭，感谢主你所是给我们有一个和平的家庭，感谢主你所是给我们有一个平安的家庭，有一个依靠主你的新的家庭，以主你为新的家庭是多么的美好。在主你自己的祭坛上来献上主你的脚前感恩的祭。主啊，感谢你，我们这样子为着我们自己的会友，我们每一个会友他们的需要都完全交托祷告。我们祈求乃是奉靠我主耶稣基督名求，阿们。我们这时候我们要为我们的个人祷告，我们要祷告是求神是给我们一些的力量，在每一日可以来依靠神，不断的来依靠上帝。我们也要祈求来是神是给我们有一个家庭，是给我们跟家庭家人可以远离一切的病痛跟灾害。我们也要是祷告，让我们可以继续的借着灵修跟进食的生活来是发展一个属灵的纪律。我们要为我们自己各家来继续寻求神，不断的来寻求，我们一起的来齐力，我们为我们本人个人来祈求祷告。主啊，我们站在主的面前，我们来仰望你，我们为着我们个人来祈求祷告。求主你是帮助我们，帮助我可以继续的来是得到主你的慈润，得到主你自己的力量，在每一日的生活不断的来更进自己，不断的来是依靠你，而是不离弃你。但是在病痛里面，无论在我们每一日的生活里面，我们是虽然被限制，
我们的活动不能得到最大的自由，但是我们的灵里得到主你最大的自由，这个是最重要的。我们也感谢你，感谢主你所赐给我们一切的喜乐与平安，感谢主你所赐给我的一切的能力与力量，让我都可以这样子的过每一日的生活，都可以得着主你自己的力量，也是可以这样子的来鼓励别人，也是可以这样子的来去关怀别人，也是可以这样子的来是与别人来有一个美好的共起，来是彼此的问候，彼此的建立。主啊，主啊，我们为着我们自己跟我们家人来祷告，求神是给我们有一个平安，是给我们有一个健康，带领我们在现在的状况里面，我们虽然有一个身体上有一个小小的疾病，是有时候会有一点咳嗽，有时候会有一点喉咙的震颤你不舒服，有时候会有一些烦扰我们的心，烦扰我们的思想，但是这些我们都不能去避免。主啊，但是我们可以靠着主你所赐给我们的力量与能力，然后这些的事情都不会来控制我们，但是主你自己的心来控制我们的心，是给我们有一个肉心，来是带领我们，来是听循主你的话语，来是不断的来寻求主你的面，来得到主你的医治与刚强。这个病痛好像一根刺，不能离开我们，但是我们在这个一根刺的里面，我们仍然要不断的来寻求，仍然要得着主你自己的应许，仍然要依靠主你自己的应许的能力，建立我们对主你的信心与信仰，让我们也可以这样子的走下去，来服侍主你的教会，服侍主你的弟兄姐妹，服侍众弟兄姐妹，服侍我们自己的家庭，我们的家人，居亲的家人，就是我们一个服侍的对象。我们在家中的时候，我们就要来跟他们来建立美好的关系，美好一个和睦的关系。主啊，感谢你，我们也是为着我们自己可以需要继续的来得到主你的赐润与宝珠，接着来对主你的领袖一个进食的一个的生活，乃是发展一个属灵的纪律。求主你是帮助我们，带领我们，保守我们，让我们都可以越像主，是与主你亲密的关系，多么的是美好。主啊，主啊，我们这时候，我们为着我们每一个的弟兄姐妹，这样子的继续来交托你祷告，你就来应允我们的心声的呼求。我们已经这样子来献上在主的脚前，我们也相信主你在天上高高的宝座上，一个全能的神，全能的主宰，正在来聆听我们的心声的呼求。我们这样子的献上祷告感谢，我们奉主耶稣基督的名求，阿们。接下来我们用主祷文来结束祷告，然后我们接受主的祝福。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日是给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。我们一起来领受上帝的赐福。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱和圣灵的感动，从今时直到永远，与众弟兄姐妹们同在。阿们。大家请坐，默祷。平安喜乐与你同在，平安。